Bismillahirrahmanirrahim. Suara okey? Dengar suara? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ahli usrah yang dirahmati Allah dan para sekalian jemaah yang ada, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan satu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama, dan malam ini kita membincangkan satu perkara yang amat penting bagi kita, terutamanya bila berada di zaman-zaman fitnah akhir zaman di mana para sahabat usrah yang dirahmati Allah, bila kita sebut fitnah akhir zaman ni, kita kena faham apa erti fitnah akhir zaman tu dulu. Bila sebut hadis-hadis fitnah, hadis-hadis fitnah ni, fitnah bermaksud ujian. Ujian, perkara-perkara musibah yang akan menimpa umat di akhir zaman. Jadi disebut sebagai fitnah. Akan berlaku malapetaka, akan berlaku pertembungan antara musuh, akan datangnya Dajjal, akan datangnya Ya'juj Ma'juj. Itu semua adalah fitnah-fitnah, ujian-ujian yang akan menimpa umat Islam di akhir zaman. Jadi macam mana kita tahu perkara-perkara ni? Kita tahu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan bagi tahu kepada kita tak akan berlaku kiamat sehingga berlakunya sekian-sekian, ada 10 tanda kiamat yang besar. Nabi bagi tahu kepada kita tentang cerita hadis Dajjal. Nabi bagi tahu cerita tentang Ya'juj Ma'juj. Nabi bagi tahu tentang turunnya Nabi Isa. Nabi bagi tahu tentang akan datangnya pemimpin yang akan memimpin umat di akhir zaman yang kita sebut sebagai Mahdi. Nabi bagi tahu tentang bagaimana akan berlakunya pembunuhan yang ramai. Nabi bagi tahu tentang cerita Dajjal, akan keringnya Tasik Tabari. Cerita banyak. Hadis akhir zaman ni, kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi, maknanya banyak sangat. Tujuan Nabi bagi tahu kepada kita adalah pertama, supaya kita ni mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Yang kedua, Nabi bagi tahu kepada kita sebagai satu pesanan kepada orang mukmin agar lebih berhati-hati dan menambahkan keyakinan mereka kepada wahyu yang telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni, kalau kita nak sebut perkara-perkara yang akan berlaku yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tu cerita panjang. Asyratus sa'ah ni sendiri ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Cumanya pada malam ini yang kita nak bahaskan ialah manhajiyah, iaitu metodologi bagaimana bila kita datang hadis-hadis ni, kita nak menerimanya bagaimana. Dan kadang-kadang sampai di zaman ini, contohnya berlaku, bila Nabi kata paling ramai di akhir zaman nanti umat daripada bangsa Rom. Dia pun sebut Rom ni A, B, C akan bertambung dua kumpulan. Rusia itulah di pihak Nabi yang sebut akan bantu umat Islam. Hak ni lah pula akan berlaku di pertemuan US dengan Israel. Kita menghampiri perang nuklear sebab Nabi kata kematian akan banyak semua. Jadi tak akan berlaku kematian yang banyak melainkan dengan bom nuklear. Cerita-cerita macam ni berlaku, mula dah tersebar. Orang mula duk bahas-bahas macam tu. Jadi kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali dalam bab ni kita kena serahkan ilmu kepada ahlinya. Ahli ni siapa? Kita akan bincang. Baik, sebelum pertama hari ni, kita nak cerita tentang manhaj. Masa kita pun sikit je. Siapa Ustaz Hafiz sampai buka apa Ustaz Hafiz?
10 suku 10 suku 45 minit 10 dah tak apa dah siap dah ni. Baik, jadi ramai orang minat topik ni. Dia panggil teori konspirasi. Orang kaitkan dengan perancangan Dajjal, semua teori Illuminati, Freemason, masuk semua, campur gaul. Akhir sekali mereka bahaskan seolah-olah wahyu yang Nabi bagi tahu tu telah bercampur aduk dengan pelbagai teori dan diletakkan hadis Nabi tu pada satu perkara yang mereka sangka itulah dia. Boleh faham? Nabi tak bagi tahu tentang Freemason, Illuminati, berapa sini gini-gini. Tak ada dalam hadis Nabi. Tapi bila dah dirumuskan gaul semua sekali, keyakinan mereka terhadap teori-teori ini seolah-olah ini telah diwahyukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Tanzil bagi kita meletakkan hadis-hadis akhir zaman pada sesuatu kejadian perlu kepada ilmu yang sangat dalam. Sehingga ada seorang tu bila nak jatuh, berlaku perang di Yaman, Yaman takkan jatuh. Dr. Basit cerita seorang pada saya, seorang tu, Yaman takkan jatuh sebab Nabi bagi tahu begini akhir zaman ni. Tengok jatuh Yaman. Orang begini teori, macam-macam teori. Dia macam lebih kurang teori panggil hari kiamat lah. Oh, tahun 2000 berapa dulu? 2017. 2015 kau berlaku kiamat macam-macam teori gini. Lepas teori tak berlaku. Mari pula tahun 2021 aku berlaku pula kiamat aku tak berlaku. Begitulah keadaan. Manusia berteori tapi sebenarnya kita nak letak pacak sesuatu tahun itulah akan berlaku kiamat. Alaf 21. Oh, akan apa semua dunia akan tunggu. Semua komputer akan hancur, kita semua akan kembali kepada perang, naik kuda, naik unta, berapa semua. Zaman dulu dah bagi tahu tahun 2000 tahun 1999 tu akan berlakunya Y2K. Dah. Masuk Y2K ni habis semua komputer jam semua. Berlaku juga lepas tu. Jadi benda ni peristiwa datang berlaku. Akan ada cerita yang sama diulang-ulang. Kerana apa? Mereka terperangkap dalam perbahasan hadis akhir zaman dan mereka meletakkan dia pada kefahaman mereka yang sebenarnya bukan berdasarkan wahyu. Cerita ni menghairankan, semua menghairankan. Tapi yang kita nak ambil, apa yang kita kena buat atau bagaimana interaksi kita dengan hadis-hadis sebegini. Boleh? Faham tak konteks kita nak faham malam ni? Okey, kita pergi slow-slow. Satu-satu. Ada satu buku dipanggil Fiqh Asyratus Sa'ah. Dalam tu Syekh Abu Muqaddam tu dia tulis Dawabit Ta'amul Ma'a Nususil Fitan wa Asyratis Sa'ah. Jadi saya petik daripada buku dia ni, bahaskan dia ada 6 dawabit, garis panduan dalam berinteraksi dengan hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman. Okay, kita pergi satu-satu. Nak habis 6 ni tak tahu sempat ke tak Ustaz Hafiz. Slow-slow kita pergi. Okay, garis panduan yang pertama. La yustankaru tawaqqu'u husuli syai'in min asyratis sa'ati bi syurutin. Kita tidak memungkiri akan berlakunya perkara-perkara yang Nabi khabarkan itu. Itu kaedah pertama. Benda yang Nabi khabar mesti akan berlaku. Kita tak mungkiri, sedikit pun kita tak mungkiri. Okey? Dan para sahabat kadang-kadang mereka memerhatikan tanda-tanda ni. Sehingga mana seperti mana mereka memerhatikan Dajjal. Bila Nabi sebut dengan Dajjal, sahabat-sahabat peringkat waktu duduk dalam kebun tu Nabi sebut tu, semua sunyi sepi, seolah-olah Dajjal tu dah datang tu. Takutnya mereka begitu. Sehingga bila ada seorang Yahudi yang nama dia Ibn Sayyad menepati ciri-ciri yang Nabi bagi tahu, ada mereka kata itulah dia Dajjal. Tapi Nabi tidak mengiyakan dan Nabi pula tidak mengingkarinya. Nak kata dia, nak kata tak ada nas daripada Nabi gitu. Sehingga ada orang kata dialah Dajjal, ada orang kata bukan dia Dajjal, ada orang kata dia hidup lepas daripada tu, dia beranak kemudian dia berjihad. Tapi maknanya isu dia, para sahabat sendiri mereka memerhatikan tanda-tanda ni sebagai iktibar untuk mereka.
Jadi garis panduan yang pertama ialah kita tidak mengingkari apabila berlakunya sesuatu, maka dia boleh jadi sebahagian daripada perkara yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut ada orang kata itulah Dajjal, Nabi kata kalau betul Dajjal aku akan berhujah dengan dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pun tak boleh pastikan dia itu Dajjal. Wallahu taala alam. Itu kaedah yang pertama. Okey. Dan mereka senantiasa para ulama ni kata setiap kali berlaku benda-benda mereka kata inilah dia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Al-Qurtubi, kullu ma waqa'a fi hadithi Muawiyah hadza faqad syahadnahu bitilkal bilad wa ayanna mu'zamahu illa khurujal mahdi. Kata bila berlaku dalam hadis Muawiyah tu kami nampak dah belakang, kecuali tunggu Mahdi nak datang. Siapa kata macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Adapun kita pada zaman kita ni, kita kata boleh berlaku tetapi dengan syarat-syarat yang ulama gariskan. Yang pertama, an tabqa hadhihi al-ashrat fi dairati at-tawaqq' al-madhnun duna an natakallafu ijadaha bi ijra'atin min 'indi anfusina. Dia kata pertama syarat dia bila kita duk tunggu-tunggu ni mesti kita duduk dalam sangkaan sahaja. Maknanya aku sangka inilah dia. Bukan kita nak kata ni yakin, inilah seolah-olah. Ini baru sangkaan, bukan darjat keyakinan. Sebab kita tak terima wahyu. Jangan sampai seolah-olah benda tu betul, seolah yakin kita 100%. Mungkin kita kata, aku rasa ya ke yang ni boleh jadi. Sangkaan. Tapi tak ada orang bukan berani kata, inilah betul-betul hak Nabi SAW sebut. Tak boleh nak kata, pasal kita tak terima wahyu. So li'annaha umurun kauniyah qadariyah waqi'ah la mahala wa la nukhatab bi istikhrajiha min 'alim al-ghaib ila 'alim asy-syahadah. Bahkan kita tidak nak paksa-paksa bila dia seolah nak suruh benda ni, benda tak berlaku, seolah kita nak nampakkan biar dia berlaku. Faham tak? Takalluf kita kata benda tu tak sebagaimana, tapi kita besar-besarkan dia seolah-olah inilah yang dimaksudkan. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada dawabit yang kedua. Yang kepada dawabit yang kedua. Atau yang dalam pertama sekali, alla yu'athiru hadha at-taraqqub salban ala ada'i wajibil waqt wa takalifis syara'. Dalam keadaan seorang tu menunggu-nunggu, duk perhati tanda-tanda kiamat, janganlah pula sampai dia meninggalkan kewajipan saat itu. Benda nak berlaku depan tu, dia duk kata tiba-tiba lah ni pun dia kata tak guna dah kita buat amal berapa sini sekali, duduk sibuk sehingga akhirnya meninggalkan syariat zaman itu. Kalau kata salat 5 waktu masih lagi wajib, kita wajib salat 5 waktu. Kalau zakat masih lagi kena bayar, kita lagi kena bayar. Kalau haji pagi kena masih lagi buat haji, kita pergi buat haji. Jangan sampai kita berlaku dah kiamat, kita pun dah tak pergi dah semaya jemaah, duduk dalam kampung, duduk begini, padahal orang lain duduk okey lagi. Ni dia ni sampai peringkat duduk dalam kumpulan dia, duduk buat satu kampung. Kadang-kadang ada Mak Saleh lagu tu, nak berlaku kiamat ni dia buat satu kampung, pak dia tak pergi campur dengan orang makan minum dalam tu apa semua sekali, tak pergi mari pasal apa? Kiamat nak dah berlaku. Jangan sampai tahap begitu keadaannya. Walaupun kita duk tengok tanda-tanda kiamat berlaku, kehidupan ni mesti diteruskan macam biasa.
Dan yang paling utama ialah kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ni walaupun Nabi dah kata hadis Nabi kepada mereka ni, oi kiamat dekat, sehingga bu'istu ana wa wasaati kahatai, Nabi kata aku diutuskan dengan kiamat begini dah. Sahabat dengar benda tu daripada Nabi sendiri. Nabi kata tidak akan hidup lepas daripada 100 tahun, tak ada seorang pun yang akan tinggal lagi di atas muka bumi ni lepas 100 tahun. Rupanya bila faham, mana orang hidup kurun Nabi tu lepas 100 tahun semua dah tak ada. Tapi kita tu boleh faham setelah daripada berlakunya 100 tahun. Sebelum berlakunya 100 tahun tu boleh jadi orang zaman tu kata nak kiamat 100 tahun lagi ke? Boleh faham tak? Tapi walaupun belum sampai lagi 100 tahun dalam perjalanan Nabi wafat, nak tunggu 100 tahun daripada hak Nabi sebut tu, mereka tidaklah sibuk sehingga akhirnya tak berlaku jihad, tak berlaku empayar Islam meluas, tak berlaku begini-begini. Tak. Para sahabat ni, dia buat kerja dakwah, menuntun ilmu, berjihad dan sebagainya. Dia tidak menjadikan kehidupan mereka terhenti disebabkan hadis-hadis yang kata kiamat dah dekat. Nampak tak? Jadi para sahabat, hadis Nabi SAW suruh kita kata badiru bil amali sittan. Nabi kata beramal, cepat-cepat buat amal sebelum datangnya 6 perkara. Jadi para sahabat faham, walaupun Nabi pesan benda ni akan berlaku, tapi yang paling utama ialah kita sibukkan diri dengan beramal. Ni dak kita duk kaji, habis bergaduh dengan orang. Habis tuduh orang tu, tuduh orang ni. Di mana kita dengan amal ibadat, dan di mana kita dengan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi jangan sampai kesibukan kita dengan perkara-perkara tersebut menyebabkan seorang itu meninggalkan amal ibadat dan tidak lagi sampai tahap duduk dalam hutan, tak hadir solat Jumaat kerana takutnya berlaku kiamat. Jangan. Ya. Andai kata esok kiamat nak berlaku, kehidupan kita ni masih diteruskan macam biasa. Sebab kita tak tahu bila dia nak berlaku. Kita tak tahu bila nak berlaku. Jadi ada waktu saya ingat, waktu isteri saya mengajar di sekolah 2012, saya ingat dulu mula-mula sekali 2012 dijangka kiamat. Jadi sahaja saya ni dia mengajar di sekolah menengah, sekolah dekat Jinjang Utara, orang Cina banyak. Jadi mereka ni kan masa tu ada movie pula, filem Orang Putih keluar 2012 kan. Jadi dia pergi sekolah tu, budak-budak tak semangat nak ngaji. Dia tanya, pak awak ni, bahasa dia lah, kenapa pak awak ni masa tak mat? Cikgu nak kiamat dah cikgu. Nak kiamat. Ada setengah orang tu zaman tu, siapa dia tak kahwin. Dia kata tak kahwin je. Kalau dia kata nak kahwin pun dekat dah nak kiamat. La ilaha illallah. Kahwin je lah. Mana tahu tiba-tiba duk tunggu tak berlaku kiamat, tengok 2012 ni 2023 dah. Kalau dia kahwin awal tu dapat anak besar boleh. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, kita nak baca perkara ni, hadis banyak berkaitan dengan perkara ni. Jadi saya ringkaskan perbahasan kita terus kepada dawabit, garis panduan yang kedua. Garis panduan yang kedua, al-intibah ila nisbati zamaniyah indal kalam ala iqtirabis sa'ah. Bila dalam agama ni, bila hadis-hadis berkaitan dengan fitnah akhir zaman, semua menunjukkan dia dekat, akan berlaku. Semua menunjukkan hadis-hadis ni akan berlaku, sehingga setiap kali orang baca seolah-olah esok akan berlaku. Jadi kecenderungan mereka untuk meletakkan hadis-hadis ni kepada perkara situasi-situasi semasa yang berlaku. Bukan sama kita je. Zaman dulu pun, waktu berlaku perang Tatar, Mongol dan Tatar, berjuta umat Islam mati di Baghdad. Mereka kata tentera Mongol kan, hidungnya kepek, mukanya bulat,
Inilah dia Ya'juj Ma'juj yang dikhabarkan oleh Nabi. Dia kata macam tu. Tapi bila berakhirnya fitnah Ya'juj Ma'juj, berakhirnya fitnah tentera Tatar, akhirnya rupanya bukan lagi. Tunggu pula hal lain pula. Jadi begitulah senantiasa. Orang ada kecenderungan untuk meletakkan bahawa kiamat tu sangat dekat, lalu dia nak tengok keadaan keliling dia, nak tuju A, tuju B, tuju C. Kerana apa? Kerana nas-nas yang ada berkaitan dengan fitnah akhir zaman menunjukkan tersangat dekat. Tapi kita kena faham bahawa dalam hadis, dekat yang dimaksudkan adalah amrun nisbi. Nisbi maknanya walaupun disebut dekat hak Nabi sebut tu nisbah kepada yang berlaku seluruh alam ini memang dekat, tapi dekat tu bukan berlaku esok. Betul tak? Nabi kata aku begini dah kiamat. Kita dengan kiamat, kita dengan Nabi 1400 tahun. Bila pula nak berlaku masa depan lagi? Wallahu ta'ala alam. So nisbah yang bila Nabi SAW sebut dekat dan dekat dan dekat tu, kita mesti kata dekat sebagaimana apa yang Nabi kata, tapi kita tak tahu apakah itu esok ataupun banyak tahun lagi. So jangan cepat nak menuding kepada A, B, C yang berlaku di keliling kita, itulah yang Nabi bagi tahu. Sebab ramai orang setiap zaman akan tuding kepada keliling dia kerana merasakan terlalu dekatnya kiamat. So kalau Nabi SAW kata berlaku, kita kata akan berlaku, cuma kita tak tahu bila. Okay? Ada sampai kata nak berlaku sangat, dia tuding orang ni pasti lepas daripada ni mesti dia ni akan ngaku jadi Dajjal. Dia boleh kata gitu. Pas ni mana dia akan tunggulah, tak lama dah. Kenapa kita sampai nak memaksa diri nak menzahirkan benda yang belum lagi berlaku? Padahal kita tak ada timing masa pun, timeline tak ada pada kita. Ingat, nombor 2, garis panduan yang kedua, semua perkara yang disebut dalam nas-nas agama berkaitan dengan dekat, dia menunjuk dia adalah amrun nisbi. Nisbi ni maknanya subjektif. Kerana Allah Ta'ala bila sebut dalam Quran, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka tengok, akan tanya orang kafir, mereka tengok kiamat ni jauh lagi, kami tengok kiamat ni dekat dah. Allah kata, kita tengok 500,000 tahun tu panjang, Allah tengok baru 1 hari. Di akhirat nanti 1 hari sama dengan 1000 tahun dunia. Kita kira 1000 tahun lamanya, sisi akhirat dekat je. Dia panggil nisbi. Dia panggil apa dia? Subjektif, relatif, atau istilah dia apa dia? Wallahu ta'ala alam. Cuma nak sebutnya, apabila kita tengok hadis-hadis yang jangan cepat terasa bahawa inilah saatnya. Pasal setiap zaman orang akan anggap macam tu. Sehingga bila lepas zaman tu, rupa-rupanya belum lagi. Jadi kita dah kata macam-macam dah belum ni. Nampak tak? Dah kata macam-macam dah. Inilah akan berlaku, inilah. Sehingga akhirnya kita dah terpanggil nak jilat ludah sendiri tu, jadi payah dah lepas pada tu. Benda dah kata dah mulut kita. Apatah lagi kalau sampai ke tahap mengkafirkan seseorang, menyatakan fulan itu dajjal, orang tu dajjal, orang ni Ya'juj Ma'juj, tuduh orang tu, tuduh orang ni. Tiba-tiba tak berlaku sebagaimana yang dia tahu. Di mana dia nak letak hukum-hukum yang dia dah sebut kepada orang tu. Bukan benda mudah, tuan-tuan. Even kalau nak sebut orang kafir itulah dajjal ni, jangan. Okay, hati-hati dalam bab tu. Walau Nabi kata aku diutuskan dengan kiamat macam ni, tapi macam ni yang Nabi sebut ni masih lagi nisbi, subjektif. Boleh jadi gini itu pada Nabi 100 tahun, boleh jadi 1000 tahun, boleh jadi 2000 tahun, wallahu ta'ala a'lam. Yang penting kita dah lepas 1445 tahun daripada hijrah Nabi. Dan pastinya kita kata makin lama makin hampir. Cuma kita tak ada figure. Kita tak ada figura berapa tepatnya masa yang masih ada.
Jadi kita kekalkan, aku tak tahu, wallahu ta'ala alam. Nabi bagi tahu tu supaya kita get ready. Bukan kita duk sibuk dengan benda-benda yang macam. Sibuk dengan beramal tu bagus. Wallahu ta'ala alam. Okay. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Boleh ke Ustaz Hafiz? Kau level kita tinggi sikit hari ni. Tak dengar. Cuba open mic tu. Boleh. Slow sebab benda ni nak bahas dia memang kena ambil, dia kena tahu background dan sebagainya, tapi saya jump to this manhaj ni supaya kita ada asas lah. Okay. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita pergi kepada garis panduan yang, sebab tu pada apa tu dikatakan kaedah kullu ma huwa atin qaribun wal ba'idu la ma laysa bi'atin. Macam kita kata mati tu dekat dengan kita, tapi kita tak tahu bila. Betul tak? Apakah setiap kali kita kata mati tu dekat, nak mati dah kita ni, kita pun tak buat kerja, semua tengok kiri kanan, semua tengok tanda mati belakang. Tu aku nak mati dah ni. Tengok, orang kata kalau berok najis hitam, esok nak mati dah kau. Macam-macam kita ni. Janganlah ada siapa fikir macam-macam gitu. Tidur tengok orang buah tu nak mati dah kagu ni. Semua benda dia jadi macam ingat esok nak mati. Kita tahu kita akan mati. Cuma janganlah kerana sifat takut mati itu menyebabkan kita tak boleh, tak kahwin, tak makan, tak minum, tak kerja, tak gapo. Sedangkan syariat suruh kita hidup. Keluarlah berdakwah, keluar belajar ilmu, keluar kerja, bernikah, kahwin. Kalau duk fikir kat tak mati, aku tak kahwin dah. Pasal tak tahu nak mati bila, tak kahwin dah. Kahwin je lah. Boleh faham? Begitulah contoh dengan kiamat. Siapa berkat tak buat kerja pun, pasal apa, kiamat dah aku sudahlah. Buatlah kehidupan kita sebagai kullu ma'atin qaribun. Kaedah kata semua hak mari mesti dekat. Jadi bila Nabi kata dekat, maknanya dia mesti datang. Beza jarak masa, wallahu ta'ala a'lam. Macam kita duk tunggulah orang panggil nak naik, orang naik gunung. Macam mana naik gunung? Sikit lagi dekat tu. Naik lagi Allah berpeluh dah ni. Sikit lagi dekat tu. Memang dekat, tapi subjektif. Dekat pada dia tu bukan dia biasa naik semua. Dah. Dekat dah tu. Kita baru naik tu, Allahu Akbar. Jadi jangan terlalu panggil obses lah dengan kalimah dekat tu. Allah Subhanahu wa ta'ala kata innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kaedah yang ketiga atau garis panduan yang ketiga. Mana tadi? Ada banyak dia punya huraian ni. Kadang-kadang Pak Konstantinopel kita sebut papan ni Konstantinopel. Baik, yang seterusnya. Garis panduan yang ketiga, la yumkinu isqatun nususil lati yatruquha al-ihtimal ala waqi'in muayyan illa ba'da wuku'iha wa inqidaiha. Tidak mungkin meletakkan satu nas, satu hadis akhir zaman kepada sesuatu kebarangkalian yang berlaku zaman tersebut sehinggalah betul-betul berlaku. Boleh faham? Kita kadang-kadang macam tadi lah, macam kita kata ya ke, masih lagi ya ke. Orang nak kata betul ni tentera Tatan ni lah Ya'juj Ma'jujnya. Pakai jerami, muka lepeh, hidung kemek, baju bulu,
Wow, gitu. Oh, Ya'juj Ma'juj ni. Dia pun mati tak. Oh, rupa-rupanya tak berlaku. Rupanya mati. Lepas pada tu habis. Jadi kita kadang-kadang nak letak awal sangat tu jangan, sehinggalah dia benar-benar berlaku. Sebab tu dalam bab ni, ni paling penting juga saya sebut. Kaedah yang ketiga ni, okey, sampai ke tahap keyakinan. Dia kata tunggulah nanti, tunggu. Mu tengok aku kata ni. Lah ni mu kata lah aku dusta, tapi tunggu tengok sikit lagi dia akan mengaku dajjal. Siapa kita untuk tawakuk benda akan berlaku, masa depan akan berlaku, seolah-olah kita tahu esok apa yang berlaku. Itu dah mendakwa kita sesuatu ilmu yang akan berlaku di masa depan. Allah Ta'ala kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu kata benda yang kamu tak tahu. Hari ni banyak penganalisis perang dunia ketiga. Ni dengan isu Palestin. Isu Palestin ni dah saban tahun telah berlaku dan senantiasa berlaku. Zaman perang Saddam Hussein dengan negara-negara perang Teluk dulu, kekacauan dah berlaku. Macam-macam tahlil dah berlaku zaman tu, macam-macam dah orang kata inilah peperangan akhir zaman lah, macam-macam. Berhenti. Berlaku pula perang. Berhenti. Berlaku pula perang. Berhenti. Khalifah pun dah jatuh. Ni, dia pasal ni, Khalifah dah jatuh cukup 1924, cukup 100 tahun. Inilah saatnya. Dia pula kira, inilah dia akan berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak boleh meletakkan sesuatu jangkaan kita bahawa itulah maksud hadis sehingga benda tu betul-betul berlaku. Okay. Sebagaimana mana sebut, berkata Imam Al-Qurtubi, والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب أنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والكوائن أن ذلك يكون وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر. Walaqad kana min hadis salaf rahimahumullah annahum la yunazziluna ahaditsal fitan ala waqi'in hadirin wa innama yarawna asdaqa tafsirin laha wuqu'uha mutabiqatan li khabarin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wuqu'uha mutabiqatun li khabarin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia kata para salaf dulu, orang-orang ulama salaf, sahabat dulu, bila berlaku sesuatu, dia tidak cepat-cepat kata inilah yang Nabi maksudkan. Fulan inilah dan inilah dia, sahabat-sahabat tidak kata, salaf tidak kata begitu. Sebaliknya mereka akan kata benarnya sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sebut nak berlaku. Tapi dia tak kata inilah fulan yang dimaksudkan. Melainkan telah yakin di kalangan para sahabat berlaku seperti Ali radhiyallahu anhu waktu berlaku peperangan dengan Khawarij. Ali yakin dia benar. Sebab dalam hadis Nabi kata akan berlaku perang gini, ada seorang lelaki yang tak ada tangan dia ni, yang kemudian dia kepala botak. Lepas berlaku perang, Ali kata pergi cari orang tu, pergi cari, sungguh jumpa dalam tu. Mereka pun bertakbir Allahu Akbar, sadaqallah Rasulullah. Dia kata benarnya Nabi bagi tahu. Yang tu dah berlaku betul, keyakinan mereka. Sebab tu dalam bab ni kita kena ada tahu dua kebenaran. Pertama, kena cek nas tu, hadis tu benar-benar sahih. Yang kedua, kita kena pastikan kefahaman terhadap hadis tu juga benar-benar sahih. Kadang-kadang hadis tu sahih, kita faham dengan cara yang tidak sahih. Kita guna kefahaman kita untuk menakul hadis yang sahih mengikut hawa nafsu. Tak boleh juga.
Okay? Kita kena cek hadis tu sahih dan kita kena kefahaman dia sahih. Kefahaman yang sahih ni nak dapat daripada mana? Kena dapat kepada orang ahlinya, terutamanya para ulama, terutamanya para salafus salih. Kita ambil contoh para sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum, bila berlaku sesuatu dia tak cepat untuk kata. Sebab tu kita tengok, lidzalika nulahid anna ammata syarihil ahadits syarifah kanu yufiduna fi syarhiha. Banyaknya para syarah-syarah hadis ni, bila sampai ke dalam bab ni, mereka hanya syarah makna hadis tanpa mendetailkan peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C, inilah yang dimaksudkan. Padahal telah berlaku di zaman mereka banyak perkara, tapi mereka hanya mensyarahkan teks hadis tu saja. Tidak pergi kepada telah berlaku di zaman kami fitnah begini. Inilah menunjukkan kiamat sudah dekat. Tak kata macam tu. Dia hanya sebut Nabi sabda begini. Hatta idza atau ala abwabil fitan. Padahal mereka ni ulama yang syarah. Banyak ilmu mereka. Hukum-hukum yufiduna fi syarhiyah. Mereka ni banyak ilmu dalam syarah hadis ni. Lebih banyak ilmu daripada kita. Bahasanya mereka alim, macam-macam mereka alim. Tapi bila sampai kepada syarah hadis-hadis akhir zaman, tanda-tanda kiamat, mereka menahan diri dari meletakkan situasi-situasi tertentu berkaitan dengan hadis tersebut. Mereka hanya menjelaskan makna hadis itu dan mereka mensyarahkan dari sudut bahasanya, dan mereka tidak tergopoh-gapoh dalam menakul. Berbeza dengan apa yang berlaku pada hari ini, dia sebut fa innahu bi mujarradi zuhurin bawadir li ahdatsin muayyanah. Bila keluar je sesuatu perkara pada peristiwa-peristiwa tertentu, sama ada peristiwa tu berlaku kerana politik, peperangan, sama ada peperangan setempat atau peperangan global, cepat-cepat mereka kata inilah dia yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para ulama dulu sangat berhati-hati. So kita kata mungkin dia, tapi jangan kita seolah kata inilah dia. Boleh faham? Dan walaupun kita kata mungkin dia, bukanlah kita nak sibuk dengan dia begini. Benda macam kita ni, perang tak berlaku tempat kita, tapi kita duk sibuk dengan cerita akhir zaman. Padahal patutnya kita melazimi solat 5 waktu, majlis ilmu tempat kita masih lagi berjalan, kita masih lagi berniaga dan seumpama dengannya. Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wa rubbama kana dafi'uhum nabilan fahum yahsabuna anna isqatin nubu'at 'ala al-waqi' mimma yazidu yaqinal muslimin yaqinal muslimin wa yuqwi imanahum wa yumakkinuhum min iqamati al-hujjati 'ala al-mukadzibin binubuwwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha ta'yidun li dinil haqq. Naqulu na'am, lakin bi syartin al-madhkuru anifan li'anna al-ajalah fi mithli hadha. Boleh jadi orang hok duk tafsir banyak tu, tujuan dia baik, tujuan dia nak suruh orang ni bertambah yakin dengan hadis Nabi, dia nak suruh bertambah kuat imannya, dia nak suruh membatalkan hujah-hujah orang yang mendustakan hadis Nabi. Mungkin tujuan dia baik, tetapi syarat-syarat kadang-kadang nak menakul tu kalau tak ada bahasa Arab pun, kadang-kadang dia tak faham hadis dengan teks asal pun, dia faham dengan terjemahan. Dia tengok tanda 2 3 begini, dia buat tahlil, panggil analisis dia. Sedang ulama-ulama yang lebih alim daripada dia pun tak tafsir lah macam tu. Tiba-tiba dia yang pergi tafsir lagu tu. Dia kata tujuan dia baik. Kita kata betul, tujuan baik, tapi syarat-syarat belum mencukupi untuk kamu letakkan begitu. Bahkan para ulama banyak yang bertawakuf. Walaupun ada orang benci, orang marah, orang begini, mereka bertawakuf.
tak berani lagi nak kata. Kita doakan kepada Allah agar Allah jaga urusan kita. Lebih daripada tu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita takut kan, tergopoh-gopoh dalam masalah ini boleh membawa natijah yang buruk kepada umat Islam tu sendiri. Kepada umat Islam tu sendiri. Berapa ramai orang akhirnya mengaku jadi Mahdi. Sebab dia tengok tanda-tanda begini, dia kata akhirnya dialah Mahdi. Berapa ramai pula orang yang menjadi pengikut Mahdi sebab merasakan inilah zamannya Mahdi sudah muncul. Kalau Mahdi palsu, nanya ke dia. Kita ikut Al-Quran, ikut As-Sunnah, kita berpada pada apa yang ada pada hari ini dan kita berdoa kepada Allah agar Allah pandu kita. Tambah lagi sampai menuduh seorang Muslim yang belum jelas padanya tanda-tanda, tiba-tiba kita kata dia kafir, dia tentera Yahudi, dia begini, begitu, begini, macam-macam. Ini sebenarnya satu takalluf syar'i dipanggil. Kita telah meletakkan diri kita, memberatkan dengan diri kita benda yang tidak diperintahkan oleh agama. Jadi kalau kita tengok para sahabat-sahabat dulu, para salafus salih, mereka tidak gopoh dalam meletakkan satu situasi 100% yakin inilah yang disabdakan oleh Nabi. Sehinggalah benda tu betul-betul berlaku, baru dia kata, oh rupanya hadis Nabi maksud macam ni. Macam kita kata tadi lah, umur 100 tahun. Nabi kata tak akan hidup umur aku ni 100 tahun, nanti tak ada orang atas muka bumi. Jadi difahami, boleh jadi lepas 100 tahun ni tak ada orang atas muka bumi ni, kiamat dah lah. Lepas 100 tahun tak berlaku kiamat. Oh rupanya Nabi maksudkan tak ada orang atas muka bumi, itu kurun yang hidup dengan Nabi. Sebelum benda tu berlaku, orang tak boleh nak kata macam tu. Bila dah berlaku, barulah dia boleh kata. Nampak tak? Jadi sebab tu jangan kita gopoh nak kata sesuatu belum lagi berlaku, kita tahan. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkata Syekh Faisal bin Hayyan Ali Subhan, dia kata gini, meletakkan satu situasi kepada satu peristiwa ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, mengkonfirmkan 100%, inilah dia perkara yang Nabi sebut 100%, ain bi ain, makna zat dia. Ataupun kita sebut fulan bin fulan, inilah Ya'juj Ma'juj, fulan bin fulan, inilah Dajjal. Contohlah, dia panggil tanzilut tam, inilah saat inilah berlaku begitu, maka perkara ini tidak dibenarkan. Kerana banyak implikasi yang akan timbul setelah daripada tu. Adapun kalau dia kata tanzil juz'i, dia rasa ni macam tanda-tanda tu seperti itu, ada sedikit tu menunjukkan kiamat ni nak dekat begini-begini. Kita tak kata dia, tapi macam tanda-tanda tu ada pada dia. Seperti mana para sahabat yang kata pada Dajjal tu Ibnu Sayyad, dia nak kata ya, tak berani, nak kata tak, tak berani. Ada khilaf di kalangan mereka. Sebahagian kata ya, sebahagian kata tak. Sehingga Nabi SAW pun tidak mengiyakan dan tidak mengingkarkan. Karena apa? Benda tu adalah benda yang samar. Benda tu adalah benda yang samar. Tujuan dia, bila kita kata contohnya, hadis ilmu akan diangkat, kejahilan akan merebak, orang akan jadi kedekut akhir zaman nanti. Kata inilah dia, macam zaman kita ni dah ada dah tanda-tanda tu. Benda ni setiap zaman orang akan kata macam tu. Ilmu diangkat, ulama mati, zaman dulu lagi ada. Zaman kita akan berlaku, masa depan akan berlaku. Tapi kita tak kata, oh akan berlaku kiamat esok sebab fulan alim ni dah mati, kiamat dah kita. Kita tak kata macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah orang berhujah, dia kata tu, saya baca ada juga orang berhujah, dia kata tak salah untuk kita kata macam Umar kata Ibnu Sayyad tu Dajjal. So kalau kita kata fulan itu Dajjal, okey, tuan-tuan boleh faham tak saya kata? Ikut tak? Ada setengah orang dia tuduh orang tu Dajjal.
Dia menamakan fulan bin fulan Dajjal. Lepas tu dia guna hujah, Umar kata Ibnu Sayyad tu Dajjal, Nabi tak marah pun. Apa mu nak marah kat aku kata fulan bin fulan tu Dajjal? Kita kena tahu Umar siapa, mu siapa. Yang kedua, Umar kata ada ikrar daripada Nabi. Maknanya Nabi tak ingkar dia, tapi Nabi tak kata ya juga. Sehingga Umar kata boleh jadi ya dah tu sebab Nabi kata gitu. Adalah juga alasan dia untuk kata dia tu Dajjal. Kita ni nak tuduh fulan bin fulan Dajjal tu, apa sandaran kita? Analisis kita apa yang membuktikan dia tu? Melainkan kita bimbang ia adalah satu tohmahan dan fitnah terhadap seorang Muslim. Mungkin kita kata dia apa? Tidak sempurna lah, kita nak tengok dia sebagai watak seorang Islam yang baik, tapi itu tidak menghalalkan untuk kita menuduh dia sebagai tuduhan yang melampau. Dajjal ni berat, tuduhan Dajjal ni. Nak tuduh orang saja-saja sebagai itu Dajjal, berat. Kalau andai dia bukan, macam mana? Andai dia, kita tak untung. Bukan kita yang akan mengalahkan dia. Andai dia tak. Sebab tu Nabi, kalau zaman dulu, orang nak bunuh Ibnu Sayyad dah. Ibnu Sayyad tu tahu, nak cerita Ibnu Sayyad ni, kena bagi tahu pula Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni tuan-tuan, saya pun bimbang, tajuk ni dia berat sikit, tapi kena bagi tahu lah. Ibnu Sayyad ni seorang Yahudi yang ada di Madinah zaman Nabi. Bila Nabi sebut sifat Dajjal, sifat yang ada pada Ibnu Sayyad ni sama dengan sifat Yahudi yang Dajjal yang Nabi bagi tahu. Sehingga orang kata dia lah Dajjal. Lalu ada sebahagian nak pergi bunuh Yahudi tersebut. Ada sebahagian orang nak pergi bunuh. Nabi kata tahan. Nabi kata apa? Bahasa mudah kata-kata. Kalau betul dia Dajjal, kamu tak akan dapat bunuh dia. Yang akan bunuh dia Nabi Isa. Kalau dia bukan Dajjal, kalau kamu berbunuh dia, berarti dia bukan Dajjal. No point mau bunuh dia. Boleh faham tak? Kalau mau boleh bunuh dia, berarti dia bukan Dajjal. Kamu yang rugi. No point mau bunuh dia, sebab dia bukan Dajjal. Kalau dia Dajjal betul, kamu tak akan boleh bunuh dia. Yang akan bunuh dia hanyalah Nabi Isa. Sebab apa kita nak sibuk-sibuk sehingga akhirnya kita nak tuduh A, B, C dan sebagainya? Serahkan urusan tu kepada Allah. Kita jaga diri kita. Andai kata kita tak kenal sekalipun, kerana ya Allah aku tak tahu, aku nak takut orang gini-gini, kita minta Allah selamatkan kita. Lebih baik kita tawakuf. Maknanya bahasa orang kita tawakuf. Kita tak kata lebih baik daripada kita kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kaedah yang seterusnya. Kita berapa dah ni masa yang keempat. Seorang yang nak bercakap tentang hadis-hadis fitan mesti adalah orang yang dia kumpulkan semua hadis-hadis ni, sehingga dia boleh buat satu sama lain tu kefahaman yang melengkapi antara satu sama lain, dan dia juga mesti mahir dengan ilmu hadis. Bukan sekadar dia petik cici buku ni, ambil buku ni, dia petik cari maklumat ni sikit sehingga akhirnya dia buat satu analisis dia sendiri. Inilah dia akan berlaku kiamat. Itu tidak dibenarkan, melainkan hadislah yang akan mensyarahkan sebahagiannya dengan yang lain. Kerana bila kita tahu benda ni datang daripada hadis, kita mesti kembali juga kepada hadis. Kita mesti kembali kepada hadis. Berkata Imam Ahmad, al-hadithu idza lam tajtami'u turuquhu lam tafhamhu. Hadis ni bila dia belum lagi berkumpul semua jalan-jalan dia, kamu tidak akan dapat memahaminya sebenar-benar. Sebagai contoh yang disebut, ada orang kata Najd, tanduk syaitan ni Najd. Dia kata mana Najd tu? Tempat Arab Saudi lah ni, itulah dia tempat tanduk syaitan.
Padahal kalau dia kumpulkan hadis, dia akan dapati bahawa Najd ni ada dua. Satu Najd ni tanah tinggi. Maksud dia Najd ni tanah tinggi. Tanah tinggi ni ada dua. Pertama di dalam Saudi sendiri, belah-belah Najd dekat Yamamah. Ada pula Najd yang ada di Iraq. So kalau dia kumpul-kumpul, dia akan dapati bahawa setelah dia tengok dengan hadisnya, Najd yang dimaksudkan tanduk syaitan, tempat berlakunya fitnah, pembunuhan yang ramai, akan berlaku di belah Iraq. Daripadanya dah datangnya fitnah Syiah, Rafidah, pembunuhan dan sebagainya. Tapi dia kena baca semua hadis baru dia dapat benda tu. Kalau dia sekadar baca satu dua hadis, kemudian dia nak cepat-cepat, ulama hadis pun, para pensyarah, saya dah sebut tadi, para pensyarah hadis yang ulung tidak gopoh dalam masalah ni. Tiba-tiba kita nak meletak diri kita lebih hebat daripada mereka, tak pasal. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya garis panduan yang ke-5. Mestilah bila kita nak buat kajian hasru masadirit talaqqi fima huwa hujjatun syar'iyyah wa ihdar ma'adahu. Sumber untuk kita kaji, analisis dan sebagainya mesti kembali kepada hadis yang benar. Kita tolak hadis dhaif dalam bab ni, hadis palsu, cerita-cerita Israiliyat, apatah lagi dalam perkara-perkara yang menyebut teori-teori takkulan nombor lah, cerita-cerita nombor-nombor gini, keluar ni lah nombor akhir zaman. Tak payahlah. Ataupun cerita-cerita Syiah, ataupun mimpi, ataupun analisis politik. Orang tu kata berdasarkan perkataan fulan bin fulan dia akan serang macam ni. Kita guna perkataan-perkataan politik-politik ni untuk kita jadikan dia sumber kajian kita dalam akhir zaman. Maka itu sebenarnya tidak membantu dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita tengok orang yang paling tahu, orang yang paling mulia dalam dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya oleh ketua para malaikat, Jibril alaihi salam. Jibril mari tanya Nabi, Muhammad, ya Muhammad, bila nak berlaku kiamat? Nabi jawab apa? Yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Clear. Kalau orang Nabi ni sayang kepada umat, Nabi boleh cerita A to Z apa yang akan berlaku, detail. Tapi Nabi tak bagi tahu. Bila Nabi ditanya oleh Jibril, Nabi bagi jawab. Yang ditanya Nabi ni tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya, Jibril alaihi salam. So kita kena ingat cerita akhirat. Bila Nabi tahu akhir zaman, untuk kita mempersiapkan diri, sibuk dengan amal ibadat, bukan sibuk dengan menuding jari. Okay? Baik. Dan kita ada nas-nas, panduan-panduan agama. Kalau nak jihad, nak sebagainya, ada panduan-panduan agama. Sampai Nabi SAW berlaku kezaliman akhir zaman. Sahabat tanya, macam mana Nabi nak perangi mereka? Sabar je lah. Nabi kata gitu. Sehingga Allah Ta'ala selesaikan urusan kamu. Sehingga Allah Ta'ala bantu kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kita pergi kepada kaedah yang ke-6. Okay? Kalau benda tu berlaku sipi-sipi, macam-macam, ya, macam betul, macam. Kadang-kadang sampai ke tahap tu, kita kata serahkanlah dia kepada orang yang lebih alim, yang lebih tahu. Sebab kadang-kadang walaupun benda tu nampak macam betul, belum lagi benar-benar berlaku. Dia panggil benda ni seakan-akan ya, tapi belum lagi pasti. Sebab ada berlaku beberapa perkara. Saya nak sebut beberapa contoh di akhir ni, Sahafiz, sikit lagi Sahafiz. Sebagai contoh, dalam hadis menyebut berlakunya pembukaan Konstantinopel. Kalau dari sudut kronologi, berlaku setelah pertembungan besar Malhamah
kita ni di akhir zaman akan jadi berlaku satu perang besar antara Islam dan juga orang-orang kafir. Dalam hadis, pembukaan kota Konstantinopel berlaku setelah daripada itu. Tiba-tiba kita tengok berlaku pembukaan kota Konstantinopel waktu Muhammad Al-Fatih. So macam mana kita nak buat? Pening tak? Lalu sebahagian orang kata boleh jadi akan berlaku satu lagi pembukaan kota Konstantinopel. Maknanya benda tu belum lagi berlaku betul-betul. Walaupun kita tengok Muhammad Al-Fatih dah buka kota Konstantinia, tapi oleh kerana hadis akhir zaman sebut kota Konstantinopel akan dibuka setelah daripada berlakunya peperangan besar di belah Syam, dekat-dekat sana, bererti sebahagian ulama sebut annahu fathun akhar ghairul fathul awal. Dia akan berlaku sekali lagi pembukaan kota Konstantinopel. Sebahagian ulama kata bukan Konstantinopel yang tu, ada lagi Konstantinopel yang lain. Dengan ciri-ciri dia mungkin nama yang sama, tapi hakikat yang Nabi sebut tu lain. Macam-macam tafsiran. So kita jangan cepat nak meletakkan sesuatu. Contoh lagi kedua. Sambil contoh lagi kedua. Berlakunya kering Tasik Galili, Tasik Tabari, Tasik Tibras. Tiberia nama dia, tak ingat nama. Tabariyah, Tasik Tabariyah. Bila berlaku dalam hadis, satu hadis tu Jassasah. Hadis Jassasah ni hadis yang sahabat Nabi Tamim Ad-Dari, dia sesak di lautan, terdampar di satu pulau, jumpa seekor binatang bulu, tak tahu mana kepala, tak tahu mana ekor, bawa jumpa dengan seorang lelaki terikat dalam gua dekat pulau. Dia kata ni akan kering, tak lama dah akan kering Tasik tu. Dan dia kata dia dajjal, lama dia akan keluar. Lepas tu orang ni balik cerita kepada Nabi bahawa begini-begini berlaku. Nabi kata inilah dia betul hak aku bagi tahu. Ni nak tepat dajjal Madinah ni akan selamat. Jadi dalam hadis tu ada cerita Tasik Tabari ni akan kering. Tiba-tiba hari ni Tasik tu kering. Turun dah, surut dah. Orang kata inilah dia, dajjal nak keluar dah ni, dajjal nak keluar dah. Telah mengering dah. Hampir-hampir kering. Dia kata wa hadha la ya'ni bid-darurah tahaqqaqu tilkal alamah li'anna min al-muhtamal an tamtali al-buhairah min jadid thumma tajuf qabla zuhuri ad-dajjal aw qad tabqa jafatan muddatan ya'lamuha Allah ila zuhuri ad-dajjal. Dia kata boleh jadi Tasik tu nak kering dah. Sama ada hari ni dia kering, esok keluar dajjal. Boleh jadi juga hari ni dia kering, 100 tahun lagi baru keluar dajjal. Kita tak tahu. Cuma dia tanda. Okey. Boleh jadi juga hari ni dia kering, tengok-tengok tahun depan naik balik. Betul tak? Ada kemungkinan tak? Ni orang Israel depan masuk dalam tasik air, dia buat gini, tiba-tiba buat empang naik balik. Boleh jadi. Dan ada satu hadis, bila keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, mereka datang minum air tasik tu tanpa sampai kering. Jadi dia akan kering disebabkan orang minum. Macam mana cerita hadis akhir? Kita nak Allahu Akbar. Sebab tu kita jangan, kita kadang ada hadis kita faham dengan makna urusan dia tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata kering, boleh jadi dekat je. Tujuannya apa? Kita makin kuat buat amal, makin kuat kita. Patutnya kita nak ngapa Quran, kita nak sedekah, kita nak bergapo. Masa ni lah dia pasal kita tengok telah menggerak. Tapi kita nak kata, inilah hari maknanya dajjal ni dah ada dah ni. Dajjal dah lahir, tunggu nak isytihar aja nama. Ataupun Imam Mahdi dah tasik ni kering, Imam Mahdi dah ada dah dah. Lah ni kita kena pergi bai'ah dah dia ni. Dia dah muncul dah Imam Mahdi. Pasal tasik tu dah kering, dajjal nak keluar dah, kita kena pergi cari dah Imam Mahdi lah ni dekat mana dia. Kita tak nak cari mana. Oh bukan tu, ni tu. Itulah keturunan Rasulullah, ada gini-gini, anak raja gini-gini. Dia lah Imam Mahdi. Malah sekarang ni kita nak kena bai'ah dia.
Tuan-tuan, boleh jadi tasik orang kita kata semua indikator ni, tiba-tiba tasik tu naik air balik. Sebab dalam hadis Ya'juj Ma'juj akan minum sampai kering. Nampak tak tuan-tuan? Jangan kita gopoh dalam meletakkan satu situasi berlaku, itulah yang kita nak kata berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kadang-kadang kita kata perang akhir zaman akan berlaku dengan kuda, dengan begini. Macam-macam penafsiran. Ada kata berlaku ribut magnet sehingga akhirnya semua sistem komputer tak berlaku. Ada kata macam tu. Ada kata apa lagi, dia kata macam-macam perbahasan orang tu. Ada kata apa ni? Semua ni akan meletup berlaku tak boleh function dengan sebab-sebab tertentu sehingga orang terpaksa guna. Ya salam. Payah nak faham. Saya kata kita kalau gitu boleh juga faham. Dalam keadaan tank masih ada, misal masih ada, orang Palestin pekong batu je. Tak semestinya sebagaimana kita tafsir berlaku ribut magnet gini. Orang Palestin baling batu ada lagi. So jangan kita cepat dok nakul bersiwa nak berlaku begini. Wallahu taala alam. So kita akan banyakkan urusan ni kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gopoh dalam bandar ni, terlalu obses dengan perkara ni sehingga akhirnya kita berlaku panggil percampuran aduk antara analisis yang bukan wahyu dengan cerita-cerita wahyu dan sampai ke tahap meletakkan fulan atau seseorang yang belum dipastikan statusnya sebagai dialah Mahdi, dialah Dajjal, dialah Ya'juj Ma'juj, dialah begini, dialah tentera yang akan bantu kita akhir zaman, dialah begini. Wallahu ta'ala alam. Sebab kadang-kadang yang kita takul tu belum lagi pasti akan berlaku. Kalau dia berlaku sekalipun, kita minta dengan Allah, ya Allah berikanlah aku petunjuk agar di saat berlakunya fitnah kita berada di pihak yang benar. Itu je. Kita minta dengan Allah. Hidayah ni Allah yang lebih tahu. Macam mana kita? Saya kata kita tak boleh nak elak fitnah ni berlaku. Cuma kita ada doa dengan Allah. Kita minta agar apabila fitnah tu berlaku, Allah selamatkan kita daripada fitnah itu. Dan Allah Ta'ala letakkan kita di pihak yang benar. Minta doa dengan Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita minta ya. Jadi sebagai conclusion Ustaz Hafiz, di akhir ini kita kata sebagai panggil benteng kita yang terakhir, pertama sekali di samak zaan ini kita mesti kembali memperkuatkan akidah kita kepada Allah. Banyakkan beriman kepada Allah, banyakkan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita dok sibuk dengan cerita-cerita macam ni, dengan isu dunia, politik dunia dan sebagainya, baiklah kita sibuk dengan kita tahu apakah yang menjadi kewajipan kita yang kita nak bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga akidah kita. Kita banyakkan berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan iman kita. Allah selamatkan anak cucu zuriat kita, keturunan kita. Kita panggil mereka solat, kita ajarkan mereka ilmu-ilmu berkaitan dengan agama, fardu ain dan sebagainya. Kita banyakkanlah bertawakal kepada Allah agar Allah Taala jaga kita semua. Ni fitnah tak akan dapat kita halang. Yang kita minta dengan Allah ialah di saat berlakunya fitnah, Allah tempatkan kita pada kumpulan yang benar. Itu saja. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Hafiz, saya ingat agak-agak boleh faham kot perbahasan kita pada malam ni. Agak tinggi sikit, saya pun agak-agak kalau ada kekurangan pada pihak saya mohon dimaafkan, dan mungkin kita boleh bahaskan pada sesi yang akan datang pula insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.